Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan teruskan lagi kita punya pembelajaran untuk hari ini dalam subtopik yang seterusnya dalam 2.1, iaitu dalam subtopik 2.1.3 kita akan tengok macam mana kita nak merancang konsep elemen dan juga prinsip reka bentuk yang dipersetujui dalam bentuk lakaran. Okey. Saya rasa bab ni just kita ulang balik je, kita recap balik apa yang kita telah belajar dalam tingkatan 1 dulu. Tajuk first sekali yang mula-mula tu lah, mana kita akan tengok balik macam mana kita nak susun kita punya elemen dan juga prinsip reka bentuk dalam bentuk lakaran. Okey, kita ulang balik lah apakah elemen dan juga prinsip reka bentuk yang kita telah belajar dalam tingkatan 1 dulu. Okey, jom kita tengok. Okey, yang pertama sekali kita tengok dululah tentang konsep penghasilan idea. Okey, sesuatu lakaran bermula dari gambaran awal ataupun contingan idea. Okey, suatu lakaran ataupun kita punya sketching tu kan, bila kita nak buat, kita kena bermula dengan idea lah. Sama ada kita sketching secara contingan mudah ataupun contingan idea. Okey, konsep penghasilan idea boleh dihasilkan sama ada dari segi aspek bentuk mengikut fungsi, ataupun dalam bahasa Inggeris kita bagi form follow function, bentuk mengikut fungsi, dan juga kita boleh gunakan aspek fungsi mengikut bentuk, ataupun dalam bahasa Inggeris function follow form. So apa beza kedua-dua ni? Mari kita tengok dari segi keterangan lah dalam kotak ni. Dalam jadual ni kita tengok yang pertama, bentuk mengikut fungsi. So reka bentuk produk mengikut fungsi yang dikehendaki oleh pelanggan. Maknanya di sini dia kata pelanggan dia bagi tahu kat kita dia nak satu produk tu fungsi dia macam ni. Okay, bila dia bagi tahu fungsi dia macam tu, barulah kita sebagai pereka bentuk ataupun designer boleh buat bentuk mengikut fungsi tu. Fungsi yang diminta oleh seorang pelanggan tu. Mana kata sini fungsi datang dululah, fungsi dulu, kemudian baru ikut bentuk. Okay, contohnya, dia bagi kat sini tengok contohnya. Kerusi direka bentuk untuk berfungsi sebagai tempat duduk. Namun bagi memenuhi fungsi sebagai tempat duduk sambil merendahkan badan, maka kerusi malas telah direka bentuk. Contohnya satu pelanggan kan, dia datang kat kita punya kedai, dia kata, bos, saya nak satu kursi lah. Kursi tu fungsi dia, dia nak kursi. Saya nak kursi tu, kalau boleh kursi tu dia ada fungsi lah. Fungsi dia dia boleh duduk, dan dalam masa yang sama kita boleh baring. So bos mahu kata okey, tak apa, okey lah, kalau you mau macam ni, saya boleh design untuk you nanti. Tunggulah dalam 2-3 hari nanti saya design. Contoh, okey, berpandukan dua fungsi ni, barulah kita sebagai pereka bentuk boleh datangkan idea daripada fungsi tu. Sekarang kita dah dapat idea yang macam ni lah, yang mana kita punya kerusi tu bentuk dia macam ni lah. Kita boleh buat kerusi tu, dia boleh duduk, kemudian kita kembangkan bentuk dia. Dia boleh panjangkan dia punya bentuk, so kita boleh baring. So itulah maksud bentuk mengikut fungsi. Mana kata fungsi datang dulu, kemudian baru bentuk. Okey, kita tengok yang seterusnya, iaitu fungsi mengikut bentuk pula. So yang ni dia terbalik lah daripada sini. Kalau yang ni fungsi dulu, yang ni bentuk dulu lah. Bentuk dulu, kemudian baru datang fungsi. Contohnya seorang pelanggan tu datang kat kita lah, bos, saya mau satu produk tu lah, saya nak macam produk tu saya nak bentuk dinosaur. Contoh produk bentuk dinosaur. So kita kata okey, tak apa, you mau produk dinosaur, nanti saya design kat you produk apa yang sesuai dengan dinosaur. So dia kata dia nak produk dinosaur, so kita boleh datangkan idea, kita boleh datangkan fungsi-fungsi dia kemudian lah. So kita boleh buat apa? Contohnya kat sini dia buat senduk berbentuk dinosaur. Apa lagi kita boleh buat? Mungkin kita boleh buat kerusi, meja, macam-macam lah kita boleh buat berpandukan bentuk yang diminta oleh seorang pelanggan tu. So itulah salah satu cara macam mana kita nak hasilkan idea, kemudian baru kita terjemahkan dalam bentuk lakaran. Nanti kita tengok.
Okey, yang kedua, okey kita tengok, kita recap balik apa ke nama elemen reka bentuk yang kita telah belajar dalam tingkatan 1 dulu. Okey. Elemen reka bentuk merupakan unit asas dalam pembentukan suatu image visual. So inilah dia merupakan unit yang paling asas sekali. So kalau kita nak buat rumah tu, kita mesti ada tiang, pacak tiang dulu kan. So tiang tu lah kita boleh katakan sebagai elemen. Jadi image visual tidak boleh digambarkan tanpa elemen. So kalau tak ada elemen, kita tak boleh nak buat satu gambaran awal lah, satu produk. Jadi seseorang pereka bentuk akan menghasilkan reka bentuk yang baik berpandukan elemen reka bentuk lah. So elemen reka bentuk yang dulu kita belajar ada berapa? 7 kan. So sekarang ni ada tambah satu lagi. Kita akan belajar ada 8 elemen reka bentuk. So kita tengok yang pertama iaitu garisan. Garisan, warna, bentuk, rupa. Ni nilai ni elemen yang baru lah. Nilai, ruang, texture, size. So semua ada 8 elemen. Okay, kita tengok penerangan satu-satu lah. Kita recap balik. So garisan. So apa dimaksudkan dengan garisan? So garisan ni ialah cantuman satu siri titik yang mempunyai panjang dan jarak. Garisan merupakan unsur terpenting dalam aktiviti melakar, melukis dan juga menulis. Garisan digunakan untuk menghasilkan rupa, bentuk, jalinan dan bayang. Garisan boleh dihasilkan dengan sebarang alat tulis atau perisian digital. So garisan ni benda yang paling basic lah dalam kita nak menghasilkan suatu lakaran ataupun apa-apa produk lah. So dia kata kat sini kita boleh hasilkan rupa melalui garisan, bentuk, tulisan. Semuanya berpandukan garisan lah. Tengok sini garisan. Kalau kita dah tak garisan sini pun dah cara garisan. Okey, kemudian kita tengok yang kedua pula, elemen warna. So warna ni ialah kesan pembalikan cahaya ke atas sesuatu objek. Okey, warna dibahagikan kepada 3 kumpulan iaitu warna primer, warna sekunder, warna tertier. Okey, warna boleh dikategorikan kepada warna panas dan juga warna sejuk. So tengoklah kat sini gambar rajah ni kita ada tiga kumpulan warna. Yang pertama ini warna primer, yang kedua ni kalau kau nampak lah sini warna sekunder. Saya ubah ink sikit bagi kamu nampak. Sini warna sekunder pun tak nampak juga. Tak apalah. Saya ubah lagi. Warna apa? Ini warna sekunder, yang ni primer, yang ni tertier. So ni warna primer kita terbagi pada 3 warna lah. Yang mana yang ni, yang primer kita ada banyak warna lah. Dia dikembangkan lagi banyak warna. Tertier lagi banyak lah. Kemudian ni adalah warna panas, ni adalah warna sejuk. So warna panas ni dia menambangkan suatu suhu lah. So suhu yang panas dia mesti merah, mestilah terang, mestilah ni lah. Itulah sama ada terang dan juga warna yang seakan-akan merah lah. Warna sejuk lah dia lebih kepada warna gelap dan juga warna yang lebih tenang lah. Okey, tengok yang seterusnya. Dari segi bentuk pula, elemen bentuk. Okey, bentuk merujuk kepada objek yang mempunyai ruang, isi padu dan juga mempunyai lebih daripada satu permukaan. So, bentuk ini yang kita belajar, kita boleh katakan ada banyak dimensi lah. So, yang kita ada satu dimensi ni macam satu garis je lah. Kalau 2 dimensi, yang kamu tengok kartun anime apa semua tu, 2 dimensi lah. Ni 2 dimensi dah. So 3 dimensi ni lebih kepada rupa bentuk 3D yang sebenar lah. Okey, rupa pula. Rupa dibentuk apabila hujung garisan bertemu dengan permulaan. Rupa ialah ruang yang dikelilingi oleh garisan. Rupa merujuk kepada elemen dalam bentuk 2D dan mempunyai luas. So rupa ni dia lebih kepada dimensi 2 ataupun 2 dimensi lah. Yang mana kita tengok kita ada rupa petak. Macam ni lah semua kita tengok contoh rupa. Okey, yang ni adalah elemen yang baru, nilai. So nilai ialah kesan terang atau gelap sesuatu rona ataupun warna. So dia macam ni lah, lebih kepada warna terang dan juga warna gelap. Kita tengok kat sini contoh nilai melalui kesan warna.
Okey, yang seterusnya ruang. Ruang ialah kawasan kosong yang dikelilingi oleh elemen garisan. Ruang nyata ialah ruang antara dua objek atau rongga dalam satu objek. So ruang bila kita lukis satu garisan tu kan, kita gabungkan banyak-banyak garisan, kita dah dapat ni ruang dah. Ni kita panggil sebagai ruang. Kita buat lagi contoh. Kita lukis bentuk 3 dimensi. Ni kita panggil sebagai ruang lah. Okey, tengok yang seterusnya. Dari segi tekstur pula. Okey, tekstur ni dia merupakan teknik yang memberikan impak terhadap seseorang yang melihat sesuatu permukaan. Okey, impak juga boleh dirasai melalui sentuhan. Seperti kasar, licin, halus, kesat dan lain-lain. So ni contohlah, contoh tekstur ni dia lebih kepada permukaan sesuatu reka bentuk tu. Kalau sini kita tengok permukaan tar. So kalau tar ni dia lebih kepada kasar, berbatu-batu. Kalau kayu pula dia lebih kepada berongga. Tu tekstur lah. Kalau dari segi lakaran tu kita boleh buat melalui bayang-bayang untuk kita menampakkan tekstur tu lebih timbul. Saiz pula ialah ukuran dimensi bagi sesuatu objek. Ni saiz ni kita kalau dalam lakaran kita kena label lah, label. Contohnya saiz ni 20 cm. So kita tahu lah sama ada satu reka bentuk tu kecil ataupun besar. So kalau besar dia mungkin kita boleh katakan 30 meter, 40 meter. So yang besar lah. So cm ni boleh kata kecil lah. Okey, sekarang kita tengok pada prinsip reka bentuk pula. Okey, apa beza elemen dengan prinsip? So elemen tu, saya okey, elemen dan juga prinsip. So elemen ni merupakan ni lah suatu perkara asas ataupun asas dalam suatu pembentukan kita punya produk tu ataupun kita punya pembentukan lakaran. Okay, prinsip ni dia lebih kepada panduan ataupun peraturan lah. Peraturan untuk kita buat satu lakaran ataupun produk tu. Okay, contoh analogi lah, saya bagi analogi mudah. Analogi mudah lah tentang elemen dan juga prinsip. Analogi ni tak semestinya sama. Kita just ambil untuk kamu faham je. Okay, contohnya kalau suatu kereta tu kan, kereta. So perkara asas apa yang kita perlukan untuk kita katakan dia sebagai kereta? Kereta lah, kereta. So satu kereta tu mestilah ada tayar, mesti ada enjin, dan juga dia mesti ada ni lah badan kereta tu. So cukup tiga-tiga ni kita boleh katakan dia sebagai kereta. Kita tengok by physical ataupun secara secara depan mata kita tengok ada cukup tiga-tiga ni kita boleh katakan ni kereta lah. Okay, kalau dari segi prinsip pula dia lebih kepada ni lah peraturan ataupun suatu kereta tu. Okay, kalau kita nak katakan suatu kereta tu dia mesti apa? Dia mesti boleh bergerak lah. Boleh bergerak. Sama ada apa? Sama ada dia boleh bergerak ke depan, belakang, kiri, kanan. Dia boleh pusing lah. Semua arah dia boleh pergi. So dia boleh bergerak lah. So kalau dia boleh bergerak, mana kata dia boleh dikatakan sebagai kereta lah. Lagi apa lagi? Dia melindungi kita daripada apa? Melindungi pengguna daripada panas, hujan. Macam mana kita nak gambarkan ni lah perbezaan antara elemen dan juga prinsip dalam reka bentuk. Ni contoh analogi mudah lah. Okey, kita balik kepada prinsip reka bentuk. Okey, prinsip ni apa? Prinsip reka bentuk merupakan satu konsep untuk menyusun maklumat visual. Ia merupakan gambaran bagaimana seseorang itu menterjemahkan idea dan pengalaman
ke dalam suatu bentuk yang tersusun. Okey, sebelum menghasilkan suatu reka bentuk, seseorang perlu menguasai prinsip reka bentuk untuk menghasilkan kerja yang menarik dan bermutu. Okey. Sekarang kita tengok apakah prinsip yang kita akan belajar. Kita akan tengok nanti. So kalau dulu kita belajar ada 7 prinsip kan, sekarang dia dah tambah lagi 2. So kita ada 9 lah. So kita tengok yang pertama. Prinsip pertama mestilah ada keseimbangan. Kemudian pergerakan. Okey, ni yang baru kot, pergerakan. Kemudian kita ada kontras, pengulangan, penekanan. Yang ni pun barulah. So kita ada 2 lah, pergerakan dan juga penekanan. Okey, kita ada keringkasan, kesatuan, kepelbagaian, dan last sekali kita ada harmoni. So kita tengoklah penerangan setiap satu ni. Okey, kita tengok yang pertama, keseimbangan. Okey, apakah yang dikatakan sebagai keseimbangan tu? Okey, keseimbangan merujuk kepada kesamaan, perhatian atau tumpuan pelbagai elemen yang digabungkan untuk memenuhi komposisi. So keseimbangan ni kita senang kata dia sama ada bentuk yang kita buat tu dia simetri ataupun tak simetri. So simetri ni mana kata kalau satu bentuk tu kita belah di tengah-tengah dia, bentuk kiri dan juga kanan tu sama. So kalau tak simetri, mana kata kalau kita belah satu bentuk tu dia tak samalah antara kiri dan juga kanan. Yang ni keseimbangan jejariah kita tengok. Bila dia buat bentuk banyak-banyak ni kita nampak dia lebih seimbang. Okey, yang kedua pula pergerakan. Okey, pergerakan ni elemen yang prinsip yang barulah. Okey, pergerakan merujuk kepada aliran yang akan memimpin pergerakan pandangan mata terhadap sesuatu objek. Ini contoh pergerakan pada bentuk. Okey, dia buat macam ni. Contoh ni dia bagi corak-corak yang bergaris-garis sini kita boleh nampaklah dia seakan-akan bergerak. Kamu boleh tengok contoh dia daripada segi ilusi optik. Banyaklah contoh apa prinsip pergerakan yang kita boleh dapat dalam tu. Okey, yang seterusnya kontras. Kontras merujuk kepada perbezaan ketara di antara ciri elemen yang digunakan. Contohnya warna, dari segi warna, elemen cerah dan juga gelap. Warna gelap dan juga cerah lah diletakkan dalam satu tempat. Kita nampak perbezaan yang ketara lah di antara dua tu. Kemudian dari segi bentuk, kecil dan juga besar lah. Besar, kecil. Ini contoh kontras pada reka bentuk. Tengok kat depan. Kat sini dia kata dia bagi kat sini tengok. Dekat bahagian depan motor ni dia lebih kecil. Dekat bahagian belakang motor ni dia lebih besar. So kita akan nampak perbezaan ketara lah antara reka bentuk suatu skuter. Ni skuter, motor atau skuter lah. Okey, yang keempat pengulangan. Pengulangan ni dia lebih kepada corak lah. Pengulangan merujuk kepada penyusunan elemen yang sama secara berulang. Tengok kat sini dia bagi ni contoh penyusunan tingkap ataupun gerbang lah. Satu reka bentuk bangunan tu. Dia lebih kepada corak lah pengulangan ni. Kemudian kita tengok yang kelima, penekanan. Okey, penekanan merujuk kepada tumpuan terhadap elemen yang diselahkan. Okey, dia highlight atau penekanan ni dia lebih kepada kita nak tumpukan kepada satu. Dalam kita corak-corak yang kita buat tu, kita nak tumpukan kepada satu tu. Okay, contohnya kat sini dari penekanan dari segi warna. So kat sini kita gunakan warna hijau. Kemudian kita nak bagi prinsip penekanan kat suatu corak tu, kita ubah salah satu tu kepada warna yang lain lah. So kat sini dia ubah kepada bentuk pink. So kita sekali tengok kita akan tertumpu terus dekat sini. Tengok kat sini dari segi saiz pula. Yang lain kecil, tiba-tiba yang ni besar. Kita akan tertumpu kepada yang besar ni lah. Okay, dari segi bentuk pula. Okay, dari segi bentuk, yang lain semua bentuk hexagon. Tiba-tiba ada bulat. So kita akan tertumpu dekat bulat ni lah. Okay, yang keenam pula keringkasan. Okay, keringkasan merujuk kepada olahan terhadap idea yang kompleks untuk menghasilkan intipati atau elemen yang penting sahaja. Okay, ringkas ni satu reka bentuk ataupun design tu dia ringkas lah. Kita tengok, ringkas. Ringkas dan juga menarik. So contoh kat sini, ringkas dia guna apa? Dia guna perkataan, dia bagi perkataan RTM je. So bila kita tengok RTM ni, kita tahu, RTM ni yang kita tengok kat TV tu lah. TV 1, TV 2. So sekali tengok je dia dah menunjukkan kepada identiti tu lah. Identiti suatu produk.
Contoh kalau kita tengok logo Nike kan, Nike ataupun Nike. So kita tengok tanda right ni, oh yang ni Nike. So dia recast. Dia simple macam ni, tapi kita nampak dia punya impact dia macam mana. Okay, yang last sekali, bukan last sekali lah, yang ketujuh, kesatuan. Okay, kesatuan ni merujuk kepada gabungan semua elemen untuk membentuk image, konsep, tema atau idea yang sempurna. Okay, kat sini contohnya dia gabungkan antara sofa dan juga meja ni. Meja dan juga satu lagi dah, bantal ni. So semua boleh. Dia merujuk kepada kesatuan lah. Dalam sofa ni kita boleh duduk, kita boleh baring, kita boleh gunakan meja ni untuk buat kerja. So dia compile kan, disatukan dalam satu reka bentuk dan dijadikan sebagai pelbagai fungsi, dijadikan dalam banyak-banyak fungsi lah. Okay, yang seterusnya kepelbagaian. Okay, kepelbagaian merujuk kepada aplikasi pelbagai elemen, gaya, kualiti, nilai dan idea dalam satu reka bentuk. So kepelbagaian ni dia lebih kepada lukisan ataupun lakaran. Contoh kepelbagaian pada reka bentuk. Okay, yang last sekali, harmoni. Okay, harmoni ni merujuk kepada sesuatu yang memberikan kedamaian. So kalau benda yang damai ni kita boleh selalunya kita akan kaitkan dengan alam semula jadi lah. Alam semula jadi. Contohnya kita buat satu rekaan tu, satu produk tu dia bertemakan apa? Taman ni ada taman garden ataupun hutan, laut, pantai, semua yang bertemakan alam semula jadi lah. So bila kita tengok alam semula jadi, kita punya rasa tu lebih tenang, lebih positif. Tu prinsip harmoni yang kita boleh tengok. Ni contoh ni lah, contoh interior design dalam satu rumah ataupun bangunan. Okay, yang last sekali kita tengok macam mana kita nak buat lakaran perkembangan idea. Okay, lakaran perkembangan idea membantu menjelaskan rupa cadangan rekaan bentuk secara 3D dan pada suatu sudut pandangan yang berbeza. Ia memudahkan mereka bentuk menilai konsep rekaan sebelum melakukan sebarang pengubahsuaian. Okay, ni lebih kepada macam mana kita nak buat lakaran lah, berpandukan elemen dan juga prinsip yang kita tengok tadi. Okay, ni contoh dalam buku teks kamu boleh tengok lah, muka surat 60, bukan surat 60, muka surat 58. Tengoklah, sama je, saya ambil sama sebiji. Okey, ni contoh lakaran idea bagi penggilap kasut magic. Okey, lakaran ni selalunya kita akan buat banyak lah, supaya senang kita nak pilih lakaran yang paling ideal ataupun yang paling sesuai lah untuk kita buat lakaran akhir, bagi kita buat lakaran 3D lah suatu produk. Okey, ni contoh lakaran pertama. Okey, apa yang perlu dalam satu lakaran idea, kita mesti ada apa? Kita mesti ada lakaran tu sendiri lah. Kemudian kita kena ada label, kita kena ada apa? Elemen reka bentuk dan juga prinsip lah. Ini penting untuk kita buat satu lakaran reka bentuk. Kita tengok lakaran pertama. So dia ada lakaran, dia ada label, ada elemen dan juga dia ada prinsip. So kat sini dia buat bentuk yang macam ni lah, panjang. Kemudian dia ada pad penggilap, ada switch, bateri, ada motor 80. Yang kita tengok sebelum ni macam mana pemilihan teknologi kan. So dia masukkan lah dalam lakaran ni. So kita dah dapat gambaran awal lah macam mana kita nak hasilkan produk akhir kita punya reka bentuk produk tu. Ni contoh lakaran kedua pula. So lakaran ni kita boleh buat banyak-banyak lah, lebih daripada 4 pun tak apa. Senang kita untuk pilih yang mana satu yang paling sesuai untuk kita buat produk akhir. Ni contoh lakaran kedua. Ni lakaran yang ketiga. Ni lakaran yang keempat. Okay, ni lakaran idea bagi monopod yang boleh laras pula. So dalam modul tu kamu tengok kita punya produk yang kita nak hasilkan monopod kan. So ni adalah lakaran yang kita nak hasilkan. So ni adalah lakaran yang pertama lah. So apa pemilihan teknologi yang kita guna, yang kita tengok sebelum ni, kita masukkan iaitu kepala monopod, pautan, gelonsor, butang on off, pemegang. So kita ada prinsip dan juga elemen.
So selalunya elemen ni kena cukup 5 lah. Kena kalau boleh ada 5 lah, supaya barulah satu reka bentuk tu dikatakan sebagai reka bentuk yang baik dan menepati ciri-ciri ni lah, reka bentuk yang bagus. Prinsip kena ada 3 lah. So ni lakaran yang kedua, kamu boleh tengok kat sini. So dia tambah kat belakang ni cakok. So kita buat lakaran yang ketiga pula macam ni. So kita ada apa? Kita tengok pada elemen lah dulu lah. Kita tengok pada elemen satu-satu. So dari segi garisan. So kalau kita buat lakaran mesti ada garisan lah. Sebab apa? Kita lukis, kita kena tarik sikit-sikit. So maksud ni garisan lah. Garisan. Kemudian daripada garisan kita boleh membentuk rupa lah. Ni kita dapat rupa monopod ni lah. Kita dapat rupa dia. Kemudian bentuk. Bentuk. Texture ni dia lebih, kita kena bagi sikit lah apa shadowing ataupun bayang-bayang supaya kita nampak lah. Okay, ni bentuk texture ni, texture besi. Ni texture getah. Texture apa lagi? Texture macam-macam lah. Kalau guna kayu, kita boleh membentuk texture kayu. Okay, ruang. Okay, bila ada garisan ni, dia membentuk ruang lah kat sini. Ni ada ruang dia. So kita melengkapi elemen-elemen ni. So ni lakaran yang keempat. Macam mana kita buat lakaran idea bagi suatu monopod boleh laras. So dia tambah tu buat sini, dia tambah cakok, kemudian dia tambah kaki kat sini. Supaya kita boleh letak dia, kita tak perlu pegang. Okey, itu adalah contoh lakaran idea bagi produk-produk yang kita nak hasilkan. Okey, lepas ni kita akan tengoklah macam mana kita nak buat produk lakaran akhir lah. Okey, lakaran produk 3D yang akhir. Okey, itu sahaja untuk subtopik 2.1.3. Kalau ada apa-apa masalah boleh tanya saya. Okey, saya nak kamu ni lah siapkan modul tu untuk bahagian 2.1.3. So itu saja untuk hari ini. Sekian, terima kasih.